Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Rozi dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 1 AT05B terdiri daripada 7 orang ahli, iaitu diri saya sendiri, Muhammad Adham bin Samit, dan 6 lagi rakan seperjuangan saya yang lain. Insan guru profesional merujuk kepada individu yang menjalankan tugas pengajaran dengan penuh kecekapan. Mereka juga menjalankan tugas tersebut dengan penuh integriti dan komitmen terhadap perkembangan pelajar. Di samping itu, mereka juga mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam bidang pengajaran serta mengamalkan kaedah pengajaran terkini dan sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti pembelajaran semasa di dalam bilik terjah. Oleh itu, untuk pengetahuan semua, pada 3 Disember yang lalu bersamaan dengan hari Ahad, kami telah menjalankan satu sesi wawancara secara dalam talian bersama dengan 2 orang insan guru profesional, iaitu seorang guru bahasa Melayu, manakala seorang lagi guru yang mengajar subjek sejarah. Dalam video ini, kami akan membentangkan hasil dapatan daripada wawancara tersebut. Seterusnya, saya akan membentangkan latar belakang insan guru profesional yang pertama, iaitu Encik Fauzi bin Kamari. Encik Fauzi bin Kamari merupakan guru bidang bahasa Melayu yang berasal daripada Benuk Pontian dan berumur 47 tahun. Beliau mempunyai pengalaman mengajar selama 23 tahun dan sepanjang 23 tahun beliau telah berkhidmat di 30 sekolah. Kini beliau berkhidmat sebagai salah seorang tenaga pengajar bahasa Melayu di MRSM Ulul Albab Gemenceh. Berikut merupakan pencapaian yang dimiliki oleh Encik Fauzi bin Kamari khususnya dalam bidang pendidikan bahasa Melayu. Latar belakang insan guru profesional yang kedua ialah Encik Samsuri bin Amin. Encik Samsuri bin Amin merupakan seorang guru cemerlang dalam bidang sejarah yang berasal daripada Tawau, Sabah dan berumur 44 tahun. Encik Samsuri bin Amin telah pun berkhidmat dalam dunia pendidikan selama 21 tahun. Sepanjang 21 tahun berkhidmat, beliau telah berkhidmat di 3 buah sekolah. Dan kini beliau bekerja sebagai salah seorang tenaga pengajar dalam bidang sejarah di SM Sains Labuan. Antara pencapaian Encik Samsuri dalam bidang pendidikan ialah Anugerah Platinum SBP KPM Kebangsaan. Ciri kepribadian yang terdapat pada insan guru profesional bahasa Melayu iaitu Encik Fauzi ialah beliau merupakan seorang yang sangat berdisiplin, di mana beliau sangat mementingkan etika pemakaian seorang guru. Etika pemakaian ini sudah diamalkan sejak beliau digelar guru pada usia muda lagi. Daripada ini dapat menunjukkan betapa tingginya penghayatan Encik Fauzi terhadap kerjaya perguruan sehingga membawa kepada pengaruh dalam cara pemakaiannya. Selain itu, beliau juga merupakan seorang yang kreatif di mana beliau mewujudkan kaedah pengajaran yang sangat menarik untuk menarik minat pelajarnya untuk menumpu perhatian dalam pelajaran. Lain sekali, ciri kepribadian yang terdapat dalam insan guru profesional bahasa Melayu ialah Cikgu Fauzi merupakan guru yang penyayang di mana beliau sangat prihatin tentang masalah yang dihadapi oleh pelajarnya dan beliau mempunyai perasaan empati yang tinggi terhadap pelajarnya mengikut keperluan keadaan. Ciri kepribadian yang terdapat pada insan guru profesional sejarah Encik Samsuri pula, beliau merupakan seorang yang sangat berani untuk menghadapi cabaran. Hal yang dapat dirujuk pada Encik Samsuri pada mulanya tidak minat dalam bidang sejarah. Ini kerana beliau mengatakan bidang sejarah merupakan bidang yang sangat susah. Tetapi beliau tidak putus asa. Beliau menjadikan subjek sejarah ini sebagai cabarannya yang untuk dihadapi, sehingga beliau menjadi seorang guru sejarah. Selain itu, ciri kepribadian yang terdapat dalam diri Cikgu Samsuri sebagai seorang insan guru profesional sejarah ialah beliau merupakan seorang insan guru yang mempunyai matlamat dan sasaran yang tinggi. Hal yang dapat dilihat pada Cikgu Samsuri yang telah menetapkan matlamatnya dari awal lagi, iaitu meningkatkan taraf pendidikan sejarah di sekolahnya. Dan beliau juga memberi cadangan kepada kita untuk menetapkan matlamat kita seawal yang boleh kerana cara ini dapat meningkatkan motivasi kita untuk melaksanakan tugas agar dapat mencapai matlamat yang diingini. Ciri kepribadian yang perlu ada pada seorang guru ialah seorang guru mestilah minat dengan profesi keguruan. Hal ini dikatakan demikian kerana tanpa minat yang mendalam dalam profesi ini, seseorang itu tidak dapat menjadi seorang guru yang baik. Guru juga perlu berilmu pengetahuan. Seseorang bakal guru perlu mempunyai ilmu, bukan sahaja ilmu dalam bidang atau option tetapi juga di luar bidang tersebut. Hal ini dikatakan demikian kerana anak didik bukan hanya bertanya mengenai ilmu yang kita ajarkan tetapi juga mengenai perkara di luar pengetahuan kita.
Seterusnya, seorang guru mestilah mampu menyampaikan ilmu dengan berkesan. Semasa sesi PDP, penyampaian guru mestilah efektif dan berkesan kerana anak-anak didik akan menerima ilmu yang guru ajarkan. Seorang guru juga perlu mempunyai nilai baik. Antara nilai tersebut ialah seperti nilai tanggungjawab, nilai integriti dan nilai profesionalisme. Akhir sekali, seorang guru perlu kompeten. Penjawat awam seperti guru perlu kompeten dalam kerjaya seperti guru perlu mempunyai kompetensi yang cukup terutamanya dalam subjek urus tadbir, sukan, kewangan dan perkara lain yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Menurut Guru Bahasa Melayu Encik Fauzi bin Kamari, antara kaedah pengajaran yang digunakan oleh beliau adalah pendekatan modular. Pendekatan modular adalah kaedah mengajar satu demi satu elemen yang mana mampu meningkatkan tahap kefahaman murid di dalam kelas. Selain itu, beliau juga menggunakan pendekatan terbeza yang membolehkan guru melihat tahap kompetensi setiap murid di dalam kelas masing-masing. Pendekatan ini penting kerana penguasaan, penerimaan dan juga pencapaian setiap murid adalah berbeza. Sebagai contoh, apabila guru mahu mengajar kemahiran menulis, maka guru perlulah menyediakan bahan yang berbeza mengikut tahap penguasaan murid, namun masih dalam skop tema atau tugasan yang sama. Oleh itu, murid yang lemah juga dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan dan seterusnya memahami topik pembelajaran. Di samping itu, guru juga perlu memastikan teknik pengajaran yang dipilih mampu menarik minat murid kerana pada masa ini murid pelbagai ragam. Oleh itu, kaedah pengajaran yang berkesan perlu diambil secara efisien. Sebagai contoh, guru boleh menerapkan elemen permainan seperti susulan kata maupun suai padan bagi meningkatkan penglibatan secara langsung murid di dalam kelas. Akhir sekali, guru perlulah bersikap atau bersifat kreatif dan inovatif dalam kaedah pengajaran yang telah dihasilkan. Misalnya, guru bolehlah menyuruh murid-murid untuk melakukan atau menyediakan pembentangan menggunakan medium yang menarik seperti PowerPoint. Guru yang kreatif dan inovatif juga akan menjadikan kaedah pengajaran lebih fleksibel kerana apabila kejadian yang tidak diingini berlaku, maka guru akan bersedia seperti ketiadaan elektrik di sekolah. Menurut Encik Samsuri pula, beliau telah menggunakan pelbagai kaedah pengajaran mengikut tahap kemampuan murid. Terdapat 3 teknik utama yang digunakan dalam pengajaran beliau, iaitu teknik istilah konsep, kaedah bercerita dan teknik kronologi. Di sini saya akan menjelaskan kaedah yang ketiga, iaitu kaedah kronologi. Melalui kaedah ini, guru akan memberikan garis masa yang bersesuaian dengan kronologi tersebut. Dalam penceritaan kronologi, guru akan memberikan tahun dan menceritakan apa yang berlaku pada tahun tersebut. Menurut beliau juga, dalam sistem kronologi tersebut, ada beberapa peristiwa yang boleh dikaitkan dengan keadaan hari ini yang mana ia lebih memudahkan murid untuk memahami sesuatu topik. Di samping itu, Encik Samsuri juga menggunakan 2 kaedah sampingan yang turut membantu dalam pengajaran beliau, iaitu kaedah Gellerwolf dan kaedah memainkan peranan guru muda. Kaedah memainkan peranan guru muda ini merupakan inisiatif beliau dengan melantik dan mewujudkan guru muda di dalam kelas. Guru muda ialah murid yang mahir dalam sesebuah subjek yang akan ditugaskan untuk membantu murid-murid yang lemah dalam subjek tersebut. Berdasarkan sesi wawancara bersama Encik Fauzi dan Encik Samsuri, terdapat beberapa isu dan cabaran yang akan dihadapi oleh guru sepanjang berkhidmat dalam bidang perguruan menurut mereka. Antaranya ialah perubahan dasar dan polisi. Dasar dan polisi yang sentiasa berubah-ubah merupakan cabaran terbesar bagi seorang guru. Perubahan dasar yang kerap berlaku akan memberikan kesan terhadap emosi, profesionalisme dan motivasi guru. Oleh itu, guru terpaksa beradaptasi dengan cepat lantaran guru merupakan ejen paling dominan sebagai pelaksana dalam setiap perubahan dasar pendidikan. Seterusnya, sikap ibu bapa. Setiap guru akan berhadapan dengan pelbagai kerenah ibu bapa. Sebagai contoh, terdapat ibu bapa yang suka menuding jari kepada guru apabila wujud isu yang melibatkan anak mereka seperti salah laku disiplin dan prestasi akademik yang menurun. Akhir sekali, bebanan kerja di luar skop tugas.
Tugas guru sering dianggap hanya setakat mengajar di bilik darjah sahaja. Hakikatnya, tugas guru adalah lebih daripada itu. Pada era ini, guru perlu melaksanakan pelbagai tugas dalam bidang pengurusan, pentadbiran, kerja pengkeranian, hal ehwal murid dan pelbagai aktiviti yang tidak berkaitan dengan fungsi utama guru. Bebanan kerja di luar bidang tugas hakiki guru ini dapat memberi impak kepada guru, terutamanya dalam melakukan persiapan bagi menghasilkan sesi pengajaran yang berkesan dan menarik. Oleh itu, seorang guru perlu mencari cara yang terbaik dan profesional untuk menangani setiap cabaran ini. Melalui wawancara bersama dua insan guru profesional ini, saya sedar bahawa dunia pendidikan pada hari ini mempunyai cabaran yang sangat hebat. Oleh itu, seorang guru perlu mempunyai ciri adaptif agar dapat menyesuaikan diri dalam pelbagai keadaan. Tambahan lagi, cabaran tersebut akan dapat dihadapi dengan adanya minat yang mendalam untuk mendidik anak bangsa seiring dengan usaha berterusan untuk menangani setiap rintangan yang mendatang. Melalui pengalaman yang telah dikongsikan oleh kedua-dua guru IGP dalam wawancara tersebut telah menyedarkan saya bahawa untuk menjadi seorang insan guru profesional itu, kita perlu minat terhadap profesion bidang keguruan itu sendiri. Tanpa minat yang mendalam, sudah pasti kita tidak akan mampu bertahan lama dalam bidang keguruan ini. Menerusi wawancara yang telah dijalankan, pengalaman yang dikongsikan oleh setiap guru memberi persediaan awal kepada saya dalam menempuh dunia pendidikan kerana banyak cabaran yang perlu dilalui dan cabaran ini memerlukan kecekalan yang tinggi terutama pada era yang semakin moden ini. Teknik-teknik pengajaran yang dikongsikan juga dapat dicatat sebagai panduan pada masa hadapan. Akhir sekali, saya berharap agar segala ilmu yang dikongsikan dapat membentuk jati diri guru yang terbaik pada masa hadapan. Berdasarkan wawancara insan guru profesional ini, saya telah memperolehi banyak inspirasi dalam kaedah pengajaran dan apa yang perlu sedia sebelum menjejak kaki pada tahap insan guru profesional. Inspirasi seperti ini dapat memudahkan tugasan saya pada masa yang akan datang. Ilmu yang dikongsikan oleh dua orang guru profesional ini akan saya ingati dan sudah pastinya saya akan meningkatkan potensi diri untuk mencapai harapan yang diingini oleh kedua-dua orang guru profesional, iaitu menjadi seorang guru yang melaksanakan tugasannya dengan baik. Melalui wawancara insan guru profesional yang telah dijalankan, saya dapat melihat bahawa perjalanan menjadi seorang guru ini bukanlah suatu hal yang mudah, tetapi tidak mustahil untuk kita capai selagi kita mempunyai dorongan dan sasaran. Selain itu, saya juga dapat menyimpulkan bahawa tugasan ini bukan hanya untuk sekadar memenuhi kehendak tugasan, tetapi dapat memberi input ilmu yang baharu dan berguna untuk kami praktikkan semasa bergelar guru kelak. Berdasarkan wawancara bersama dua orang guru cemerlang ini, saya telah mengetahui bahawa untuk menjadi seorang guru itu perlu mempersiapkan diri dengan pelbagai kemahiran demi menjadi seorang guru yang kompeten dalam kerjayanya. Berdasarkan aktiviti wawancara secara dalam talian bersama dengan dua insan guru profesional tersebut, perkara atau input yang dapat saya peroleh ialah tugas untuk menjadi seorang guru bukanlah sesuatu yang mudah. Guru juga mempunyai satu tanggungjawab yang besar dalam mendidik anak bangsa sehingga mereka dapat menjawab peperiksaan dengan baik ataupun mendapat skor yang lebih baik, seterusnya menjadi insan yang berguna pada masa akan datang. Tolong kami, bantu kami. Sebab tu kita kena letakkan target kita. Ini kenangan terindah lah. I really appreciate apa yang awak buat ni semua, cikgu sangat hargai. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, Cikgu. Okay, sama.